Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Siti Nurhazirah binti Hamid, nama matrik 047556. Okey, secara ringkasnya, topik ini berkenaan dengan pendedahan kepada pelbagai tamadun yang memungkinkan kita untuk mengakui wujudnya akan tamadun-tamadun ini. Okey, jadi dengan mengakui perbezaan antara tamadun ini tidak bermakna dialog tidak dapat dilakukan, terutamanya berkenaan dengan perkara-perkara yang disepakati bersama. Ini kerana kesemua tamadun mengajar kita tentang moral dan juga nilai kemanusiaan. Okey, berkenaan dengan cabaran peradaban abad ke-21, yang pertama ialah sistem hegemoni barat, iaitu istilah hegemoni ini berasal daripada istilah Yunani, iaitu Hegestyle, bermaksud tulik, membawa maksud pengaruh ataupun penguasaan, iaitu pengaruh ataupun dominasi yang mana merangkumi pelbagai sudut seperti politik, ekonomi, ketenteraan, pendidikan, sosial, budaya dan juga perundangan. Okey, pengaruh atau dominasi sesebuah negara terhadap negara lain dengan menggubal undang-undang bagi mengelakkan struktur penjajahan terhadap rakyat peribumi. Selain itu, Barat juga muncul sebagai sebuah kuasa dunia yang hegemonik apabila keruntuhan Empayar Turki Osmaniyah pada tahun 1942 Masihi. Okey, yang kedua ialah imperialisme Barat. Okey, Barat melaksanakan dasar preemptive war II serta penggubalan undang-undang yang bercanggah dengan prinsip keadilan sejagat, yang mana bertopengkan demokrasi, kebebasan dan juga nilai tamadun yang lebih tinggi. Ia merujuk kepada fenomena kebangkitan semula rasa tamak serta keinginan kuasa Barat. Jadi inilah salah satu agenda mereka untuk meluaskan pengaruh mereka lah. Okey, yang seterusnya ialah mereka ni menggunakan pelbagai cara untuk memaksa supaya menerima pengaruh mereka. Contohnya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB dan juga Bank Dunia. Okey, antara strategi yang digunakan oleh mereka ialah mereka menggunakan hujah gerakan memerangi keganasan antara bangsa untuk menguasai negara lain. Okey, yang ketiga ialah globalisasi. Maksud globalisasi ialah satu fenomena yang menjadikan dunia seakan mengecil, itu dari segi perhubungan manusia dan juga perkembangan ICT. Okey, pada pandangan Barat, globalisasi ini ialah mereka melihat sebagai proses kehidupan yang sebeluas, termasuk politik, sosial dan juga ekonomi. Perkembangan untuk memudahkan perhubungan antara sesebuah negara dengan negara lain serta manusia dengan lebih berkesan. Okey, antara kesan globalisasi ialah budaya hidup Islam dikesampingkan, sistem masyarakat terjejas kerana pemilihan model masyarakat berubah. Yang ketiga, institusi keluarga akan menjadi musnah. Yang keempat, kemungkaran akan menjadi berleluasa. Maka apabila kemungkaran berleluasa, maka akan hilanglah jati diri Muslim dan Melayu. Yang seterusnya akan dinilai hedonisme, mempengaruhi golongan remaja dan mencemar budaya timur, dan akhir sekali akan perubahan nilai dalam masyarakat. Okey, yang seterusnya ialah tentang isu-isu semasa, dialog tamadun atau peradaban. Okey, yang pertama ialah tentang Islamofobia. Seperti yang kita ketahui, Islamofobia ini ialah satu istilah kontroversi yang mana merujuk kepada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan juga Muslim. Istilah ini sendiri sudah digunakan pada tahun 1980-an lagi ya. Sebagai contohnya, tidak dinafikan bahawa keruntuhan menara pusat perdagangan dunia di New York pada 11 September 2001 telah menjadi pencetus utama kepada fenomena Islamofobia ini. Yang kedua ialah berkenaan dengan perebutan kuasa politik dan ekonomi. Di sini dia menjelaskan secara ringkas tentang terdapat masalah yang berpunca daripada perebutan kuasa politik atau ekonomi antara dunia Islam dengan Barat. Contohnya seperti perebutan telaga minyak di Teluk Parsi. Okey, yang seterusnya ialah hak mentadbir negara manusia diceroboh. Contohnya peperangan sivil di Iraq dan juga Afghanistan. Seperti yang kita ketahui, 17 tahun dahulu iaitu pada 20 Mac 2003, tentera Amerika Syarikat telah melancarkan satu serangan terhadap Iraq dan mencetuskan peperangan Iraq yang sangat dahsyat. Jadi peperangan ini meninggalkan impak yang sangat mendalam dan berpanjangan. Ia juga bukan sahaja kepada seluruh masyarakat Iraq tapi juga rantau Timur Tengah. Ya, ratusan ribu orang awam terkorban semasa perang Iraq. Perang Iraq ini mewujudkan krisis kemanusiaan yang teruk dengan jutaan rakyat Iraq menjadi pelarian. Akhir sekali ialah hak asasi manusia diceroboh ya. Berlaku pencerobohan hak negara oleh kuasa besar seperti di Palestin, di Iraq dan juga Afghanistan ya. Ketika itu Islam menyatakan hak adalah sesuatu yang benar dan bersesuaian dengan fitrah kejadian. Contohnya mereka ni bebas memilih agama, nyawa tidak boleh diancam, maruah tidak boleh dicabuli serta harta tidak boleh dirampas. Sebagai contohnya pelupusan kaum Rohingya, penindasan kaum Uyghur dan juga hak asasi menurut Islam berbeza dengan Barat. Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan bangsa, kita perlulah memupuk persefahaman bagi menghapuskan prasangka dan salah faham biarpun berbeza budaya. Sebagai contoh, kes rusuhan yang berlaku di kuil Sri Mahamariaman pada November 2018. Kes ini telah mencetuskan perpecahan kaum, rentetan pergaduhan yang berlaku di antara kumpulan agama Hindu dan lelaki Melayu yang menceroboh kawasan kuil tersebut. Isu ini bukanlah isu perkauman, tetapi sebenarnya isu jenayah.
Oleh kerana masalah ini tidak ditangani melalui dialog, perbalahan dan prasangka berlaku sehingga ada yang mengapi-apikan sentimen perkauman. Persoalannya, adakah kita mahu peristiwa 13 Mei 1969 berlaku sekali lagi? Janganlah kerana nila setitik rosak susu sebelang. Walau bagaimanapun, hari ini, kerana dialog peradaban, kita telah berjaya menyatupadukan semua rakyat di Malaysia dalam memerangi COVID-19 sejak Mac 2020. Menerusi dialog peradaban yang berterusan serta pengorbanan barisan hadapan tanpa mengira bangsa dan agama, sedikit sebanyak telah berjaya mengukuhkan lagi semangat perpaduan nasional di Malaysia. #kita jaga kita. Cok, satu perkara lagi. Masalah keruntuhan nilai budaya. Pada masa kini, banyak program-program hiburan yang menyanjung budaya-budaya barat. Masalah ini perlu diatasi melalui program-program yang berkonsepkan dialog peradaban yang perlu dilaksanakan demi kelangsungan jati diri dan nilai budaya masyarakat kita. Antara kesan-kesan pengabaian dialog peradaban yang pertama, penglibatan kuasa-kuasa besar dunia di negara yang berkonflik dan miskin secara tidak langsung telah menyebabkan keruntuhan sistem pemerintahan dan kedaulatan Islam. Malah ia juga menyebabkan pergaduhan sesama negara tersebut. Yang kedua, hak asasi mengikut fahaman barat telah melampaui batas dan mencabuli hak-hak orang Islam. Orang Islam pada hari ini semakin takut kerana nyawa dan maruah mereka semakin terancam apabila mereka berada di tempat awam. Dominasi barat mengakibatkan budaya asal semakin lenyap hingga mempengaruhi kehidupan dan gaya hidup masyarakat seperti hubungan sebelum perkahwinan dan kehidupan songsang. Oleh itu, langkah-langkah penyelesaian amat penting bagi menghadapi cabaran peradaban abad ke-21, iaitu yang pertama, melalui perbincangan atau dialog sebagai jalan penyelesaian untuk memupuk persefahaman dan perpaduan. Yang kedua, bekerjasama mencari penyelesaian menentang dominasi barat dalam mengenal pasti anasir-anasir negatif budaya asing yang boleh meruntuhkan budaya. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan dialog dalam semua peringkat, iaitu dalam kalangan pelajar, media massa dan elektronik, badan-badan beragama, institusi pendidikan dan pertubuhan-pertubuhan sosial seperti NGO. Kesimpulannya, jahilan terhadap sesuatu tamadun memberi kesan negatif hingga menyebabkan permusuhan sesama kita. Sebaliknya, dialog peradaban bukan sahaja mampu mengelakkan konflik terhadap tamadun lain, bahkan mampu mengekalkan keamanan dunia.